pengajian dalam majlis ilmi di masjid Masjid Darul Muhajirin, masjid dulu kan. Dulu kan nama Darul Muhajirin lagi lah. Tahu tu. Masa sedap sebut Darul Muhajirin. Nasabah kita dah mari hijrah daripada kampung masing-masing, tempat masing-masing mari berhimpun di rumah Allah, membina rumah Allah dan berhimpun dan menjalankan kegiatan-kegiatan utama beribadat kepada Allah dan juga kegiatan ilmu, pengajaran dan pengajian untuk kita meningkatkan kemajuan umat Islam di berbagai-bagai bidang. Dan daripada itu kita juga melibatkan diri dalam perniagaan sebagai salah satu nizam ataupun peraturan Islam yang disokong oleh agama Islam kita. Maka malam ini ingin saya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya rasa ada hubungan dengan perkembangan semasa sekarang yang berlaku daripada tragedi-tragedi atau kejadian-kejadian yang menyedih hati kita, atau boleh kita namakan tragedi berdarah, kerana setiap tragedi yang besar-besar itu adalah natijahnya orang-orang Islam dibunuh atau dibuat sesuatu perkara menyakiti sehingga mereka mati sakit yang begitu banyak dan tak pernah berlaku dalam sejarah umat Islam. Walaupun Fir'aun dia adalah orang yang takabur, sombong, mengaku jadi Tuhan dan orang zalim, tapi dia hanya bunuh anak-anak lelaki saja, tapi dia membiarkan anak-anak perempuan itu hidup. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ia membunuh anak-anak lelaki, tapi ia membiarkan supaya anak-anak perempuan itu hidup. Tidak semua dibunuh. Walaupun zalim setajib Fir'aun tidak melakukan sampai anak-anak kecil, budak-budak dan orang-orang perempuan pun turut dibunuh. Itu suatu pengajaran yang besar bagi umat Islam kita untuk buat kira dalam hal yang ada hubungan dengan kita, insya-Allah taala. Ada ni riwayat oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, adalah kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Di sini kita dapat pengajaran bahawasanya sahabat-sahabat ni dia selalu dengan Rasulullah, bersama dengan dia dalam sesuatu kegiatan. Ada kerja lah, kerja untuk Islam, kerja untuk menjadikan satu sunnah kepada orang-orang yang kemudian. Itulah kedudukan sahabat. Dia adalah bersama dengan pemimpin. Turut Nabi, ikut Nabi, seronok. Suka, maknanya panggil boleh dia bersaing dengan Nabi, boleh dia bersama-sama dengan Nabi. Kerana mereka anggapkan Nabi sebagai pemimpin yang selalu mendapat tunjuk ajar, bimbingan perkara-perkara yang baik. Safar ni, perjalanan ni Nabi biasalah. Nabi selalu berjalan. Jalan tujuannya satu, berjalan kerana nak pergi buat haji, yang kedua kerana nak pergi perang. Bila ada sesuatu berita katanya orang-orang kafir ni nak mari serang, maka Nabi dia tubik nak pergi pertahankan agama Islam. Dan juga sampai Nabi kadang-kadang kerana sesuatu hajat, satu hajat, suatu urusan lah dengan sahabat-sahabat dia. Lepas tu bila kita baca hadis-hadis, kita dapati banyak masalah-masalah yang Nabi itu dia selalu keluar daripada rumah dan dia pergi bersama-sama dengan sahabat dia. Panazalna manzilan, lalu kami singgah, kami turun atau singgah di suatu tempat singgah.
Manzilah ni rumah pun kita panggil bahasa Arab. Itu. Mana tempat singgah, tempat kita berehat, tempat kita duduk, tempat kita turun, itu panggil manzilan. Maka Abdullah bin Umar dia kata, maka kami singgah di suatu tempat singgahan. Faminna man yuslihu khiba'ahu wa minna man yantadil wa minna man huwa fi jasharihi. Ada setengah pada kami ni, jadi ramai. Bukan kisah dua dah. Di ramai ada setengah pada kami ni, ada apa ni? Ada pocok khemah. Kerjaan masing-masing lah, ada pocok khemah. Pilihan di Nabi bertugas, pilihan di puaya ada bantu duk khidmat. Untuk nak teduh. Kerana negeri Arab ni biasa dia panas. Wa minna man yantadil, dan ada dalam kalangan kami orang yang orang yang hidup mana. Tu banyak pesan Nabi ajar sahabat dia. Duk Belombo, duk mana. Dengan anak panah lah. Itu satu kuat. Tapi bebas je. Dia mau nak buat apa buat. Orang ni pocok kemah, orang ni duk di main anak panah. Ya zaman dulu ni anak panah satu senjata untuk dalam peperangan. Lembai panah pedang. 3 perkara ni. Dia jadi masyhur sangat di dalam kalangan orang-orang Arab sebagai nak guna alat dalam nak bertahan dan nak lawan kepada musuh. Lalu tu bila dia pergi ramai-ramai dia buat manah, buat gapo macam-macam lah. Wa minna huwa man huwa fi jasharihi, dan ada di kalangan kami orang yang dia tu meliharakan akan apa ni, akan binatang-binatang. Bawa binatang tu. Ni bagi apa ni? Bagi erat binatang dia, pergi makan upu, makan ni dia. Itu nak ayat kata kita dapat pengajaran di sini bahawasanya dalam kita nak mengaturkan masyarakat, kita mesti ada kepandaian, berbagai-bagai kepandaian. Orang ni pandai di segi ni okey. Orang ni pandai di segi ni lah. Orang ni kita punya pandai dari segi ni. Supaya laklai banyak pesan di dalam nak dalam apa ni, dalam kerja-kerja untuk pribadi, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Isnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jami'ah. Tiba-tiba duk keracai buat dia duduk di rata orang ni buat kerja tu kerja ni. Tiba-tiba serulah oleh penyeru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jami'ah. Panggil ayat as-salatu jami'ah, dia menang gitu. Insyaallah tu baik kaca sampan tadi. Tu Nabi tok orang ni. Munadi khah bagi Rasulullah. Munadi ayat pada pokok siapa panggil untuk hubungi antara satu sama lain bila kita ada satu urusan. Tapi dia panggil as-salatu jami'ah. Apa maksud as-salatu jami'ah? Mana semaya, mari pun kita nak semaya. Padahalnya masa ni bukan Nabi nak semaya. Jadi nak mudah pun ni buat aku mana? Ya semua orang ni kalau panggil semata-mata panggil tak pun molek. Mereka kalau panggil nak makan nasi mudah, bak kita lah. Tahu itu. Pada makan nasi pukul 2 dah. Pukul 2 mari molek. Tapi buat nak syarat dengan apa pukul 2 mari pukul 2.30. Mai pukul 3 kadang-kadang. Dia panggil jam Melayu pak kita. Bukan jam Islam dah. Ini satu pengajaran katanya. Nak lagu mana nak wi sahabat tu wipung molek. Kena ayat atas semaya, nak semaya lah ni. As-salatu jami'ah. Padahalnya kelimah kata panggil dengan salat jami'ah ni diguna pada semaya istisqa. Maya khusus, maya ganu. Maya ganu matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nak semaya panggil as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Tapi ada ulama-ulama ni
Yakiyah. Nah, bila nak semaya nak semaya raya kadang-kadang dia panggil as-salatu jami'ah. Lepas tu baru mimih takbir. Ulama ni mai qiyah di atas semaya semaya kusuf, semaya gerhana matahari. Tapi kita tengok sini ada juga Nabi suruh orang penyeru dia tu wayak supaya panggil orang wipung dengan kata as-salatu jami'ah. Wipung mana? Dia tak ada wayak kata di masjid. Sebab itulah kita katanya di sini bukan masjid. Sebab Nabi pergi sampai turun satu tempat singgah. Jadi kalau sampai tempat singgah ni padai pun tak apa dah. Nah, bakat mai wipung di padai tu. Bajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun mari wipung tuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku kecuali adalah berkewajipan atasnya bahawa dia menunjuk, membimbingkan umatnya di atas kebaikan yang dia tahunya untuk mereka itu. Nabi pun dia bersyarah lah, mari duk wayak kepada sahabat-sahabat, wayak kata Nabi-Nabi sebelum aku ni tak ada. Mereka dia tu wayak ajar umat, tunjuk benda mana baik dia wayak. Semaya molek, semaya tu molek, semaya ni wayak. Waktu molek, waktu ni molek dia wayak. Dia tak ada susuk Nabi. Bukan Nabi kita saja. Seolah-olah satu panggil apa? Satu sunnah Nabi-Nabi semua para anbiya. Dia mesti kena tunjuk umat dia, tunjuk kaum dia, wi bimbing ni, wi nasihat, royak, wi penjelasan benda-benda yang baik. Tak boleh nak susuk. Sebab tu kita dapati, bila kita mengaji kewajipan ni sifat-sifat Nabi. Di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara sifat dia 4 perkara. Sifat yang wajib pada dia, iaitu siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Dari itu, siddiq ni mana kena benar, kecek kena benar, wayak benar, wak benar-benar, beritahu kepada umat pun benar-benar wajib. Nabi tak boleh nak bohong. Shadiqul masduq, Nabi kita digelar sebagai Shadiqul masduq, yang benar lagi yang dibenarkan, yang dipercayakan. Orang Islam kena percaya pada Nabi. Lagi orang munafik, lagi orang kafir. Tapi orang percaya ni pula ada pekat-pekat. Ada hak shadiq, ada hak siddiq. Siddiq ni satu sifat yang utama bagi orang-orang mukmin. Di antaranya orang yang dapat gelaran ni iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang panggil Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa orang As-Siddiq? Kerana dia percaya benar-benar, bulat-bulat percaya pada Nabi. Orang lain tak percaya tapi dia percaya. Orang mukmin lain dia ragu-ragu lagi. Mukmin dah tapi dia syok. Sungguh tak sungguh. Hani bila, iaitu ketika Nabi Isra' Mi'raj. Nabi Isra' Mi'raj pada kelik tu dia panggil royak pada sahabatnya. Kata semalam ni aku pergi Isra' daripada Baitullah Al-Haram kepada Baitul Maqdis. Lepas tu naik Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke langit. Kelik mana tu lah, mai royak di Mekah. Royak orang mukmin, royak orang kafir. Orang kafir tak ada dia percaya. Ya itu. Orang Islam ada syair sungguh kuda ni. Sebab pergi jauh, perjalanan jarak dia jauh. Mekah nak pergi Palestin ni bukan dekat. Pakai masa bulan-bulan kalau jalan, kalau kenderaan binatang pada zaman ni. Tapi Nabi pergi semalam medan klik mari subuh di Mekah. Boleh hadir tidak? Tapi Abu Bakar percaya. Ya tak, akulah lah percaya pada Nabi. Nabi wajah apa aku percaya.
maka dia dapat gelar yang kata as-siddiq. Itu satu. Yang kedua pula, as-siddiq ni Allah Subhanahu wa taala dia tak nombor 2 nombor 3 dalam surah apa? Dalam suratul Nisa. Tu. Apa dia? Iaitu allazi an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Nombor 2 tu. Lepas ada nabi, siddiq. An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Syuhada ada nombor 3. Was-salihin. Ada yang keempat salihin. Salihin boleh jadi dia tidak ada sifat siddiq saja, benar saja. Tak ada siddiq, tak ada benar semua. Itu beza tu. Jadi itu nak ayat kedudukan orang yang benar ni, membenarkan. Maknanya percaya hak benar-benar ni dia panggil siddiq. Jadi itu. Jadi sifat Nabi, setiap orang Nabi itu dia kena ada sifat-sifat ni, terutama sifat apa? Sifat tabligh, sifat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Jadi hakkan alai. Hakkan mana wajiban alai, wajib atas tiap-tiap orang Nabi sebelahku. An yadulla ummatahu alal khair, bahawa dia menunjuk umat dia di atas benda yang satu-satu kebaikan. Ma ya'lamuhu, bagai yang dia tahu. Jadi Nabi pun bukan dia tahu semua. Tahu tu? Kalau nak dia kata ma ya'lamuhu, mana bagai yang dia tahunya lahum untuk mereka. Nuaya. Itu Nabi. Atau kita zaman lalu Nabi tak ada dah. Kewajipan dia pula. Kewajipan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu penerima pesaka daripada Nabi-Nabi. Dia kena ambil tugas amanah Nabi ni, mari buat kerja di zaman selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka khair ni dia tak ada. Khair ni dia tak tersebar kalau tidak ada orang berjalan. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia suruh kita bentuk satu jamaah yang tugasnya yad'una ilal khair. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Nak adalah dari kalangan kamu satu ummah. Bukan kecil tu. Satu ummah, mana satu jamaah, satu kumpulan yang dia tu kedudukan dia semacam ummah tu. Sebab dia kena ganti orang lain. Orang lain ada dia tak pandai, orang lain ada jahil, orang lain ada dia tu tak ada, sibuk dengan kerja-kerja lain. Maka jamaah ni lah, dia seolah terganti orang lain untuk membawa kebaikan kepada masyarakat. Dia kadang-kadang ni orang sore pun panggil ummah. Nabi Ibrahim seorang dia kana ummatan. Adalah Nabi Ibrahim itu sebagai ummah. Apa panggil ummah? Ummah ni asalnya makna bilangan yang banyak. Baru panggil kata ummah. Kalaulah Nabi-Nabi dulu dia tak panggil ummah, tapi Nabi yang sebut sini ummah tu bagi umum lah. Umum. Umat si mana kaum dia. Sebab Nabi dulu dia sikit, bilangnya tu ramai. Jumu'ah dia tu. Orang ni dakwah kumpulan panggil untuk dia nak seru kepada agama Allah ni, dia bilangnya sikit. Mereka bilangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tu bilangnya terbanyak sekali. Sebab dia campur belaka semua. Jadi orang Yahudi lah ni pun duk jadi umat Nabi Muhammad. Orang Kristian pun jadi umat Nabi Muhammad. Orang yang bukan Islam pun jadi umat Nabi Muhammad. Dan orang Islam sendiri pun jadi umat Nabi Muhammad. Jadi umat yang besar. Jadi satu, dia kena tunjuk atas perkara yang baik. Yang keduanya, wa yunziruhum syarra ma ya'lamu lahum. Dan dia tu kena wi inzar, wi penakut, wi amar, wi
Tapi jaga akan mereka itu akan kejahatan yang dia tahu untuk mereka. Jadi kita kena ambil dua kali. Dakwah kita, kerja kita kena susun dua kali. Satu, dakwah kepada yang baik. Dia panggil yadullu, yahdi atau yad'u, ya'muru. Pak perkataan ni boleh dia pakainya. Dia pakai nak ajak orang, nak baki orang, nak buat orang jadi baik. Satunya ya'muru, ya'muruna bil ma'ruf. Yang kedua yad'una ilal khair. Yad'u mana seru, ya'muru mana seru. Yadullu mana tunjuk. Dia mau pergi ngaji situ dah. Dia mau pergi menego situ dah. Dia mau pergi jual situ dah. Nah, dia mau pergi ngaji sekolah tu dan sebagainya, itu bagi tunjuk. Nah, ya dulu. Ada juga yahdi. Bimbing dia panggil. Itu kelimah-kelimah yang digunakan di dalam untuk nak wiada orang itu pergi kepada kebaikan. Yang keduanya kena inzar. Tak boleh disuruh orang mata hak benda dah jadi, benda hak jahat, benda hak maksiat, benda hak tak malak, kita duduk diam. Jadi dia bisu. Suruh orang semayang mata. Orang dia judi tak ada lagi. Orang dia guna arak, kita tak ada tegak. Orang dia berzina, kita tak ada lagi. Inilah bahaya dalam dakwah kita, bagi tak sempurna dakwah kita. Dakwah kita campur dua. Ada inzar dan ada tabsyir dia panggil. Selagi tafsir. Ini asas-asas dalam dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Allah Taala wayak dalam Quran kata, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Satu syahidan, jadi saksi. Nak tengok umat dia, kena tengok. Buat gapo hati umat aku, dia dia ada kerja gapo, dia ada pergi gapo, ada beriman dengan gapo untuk jadi saksi di hari akhirat nanti. Dia Tuhan tanya, kena jawab. Mu ajak gapo hati kepada umat, mu tengok gapo hati umat aku dia buat. Itu. Yang kedua, wa mubasysyiran wa tafsir. Ni kena ada dakwah. Dia wayak kau kata buat lagu ni kelebihan dia gapo hati, molek gapo hati, fadilah dia gapo hati. Sebab tu kita dapati dalam dakwah Nabi ni dia ada tafsir wayak, berita baik, orang buat lagu ni boleh syurga, boleh pahala. Dari tu. Itu banyak hadis-hadis dan Quran sendiri pun ada ayat-ayat sakupau dengan tafsir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ini ayat tafsir. Sesungguhnya orang beriman, beramal soleh, disediakan untuk mereka syurga-syurga, kebun-kebun yang berlari di bawahnya air. Ini tafsir. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul harim. Ini ayat inzar. Sesungguhnya orang yang buat fitnah, seksa orang-orang yang beriman, maka bagi mereka itu disediakan azab neraka jahanam dan azab yang panas membakarkan mereka. Ini panggil apa? Inzar. Kita takut. Supaya ni lah. Ini ayat Nisa apa ni, ashabul ukhdud. Orang zaman dulu dia bakar orang Islam dalam pagi api. Lah ni jatuh dalam masjid, macam berlaku di Suria dan di Mesir. Kadang-kadang bakar di hospital, bakar juga. Tapi zaman ayat ni sakut paut ni, dia panggil ashabul ukhdud, orang bakar dalam pagi. Dia masa dulu ada orang beriman, satu kumpulan beriman kepada Allah. Iman dia kukuh, kuat mana. Sehingga gajah yang zalim ni hipung kat dia. Suruh orang dia ikat kat ni, hipung dia. Tanya seorang-seorang, nak beriman kepada Tuhan Allah ke nak beriman dengan aku?
Tanya seorang-seorang, kalau mu nak beriman pada Allah, mu kena turun dalam bagi apa? Kalau mu nak beriman, nak tinggal beriman pada Allah, aku nak mu hidup, nak kemewahan hidup, nak harta benda, nak kesenangan, nak bina rumah, nak waktu-waktu dan macam-macam. Tapi orang yang iman teguh ni dia rela mati, kerana dia pilih akhirat, pilih kemuliaan akhirat lebih baik pada kesenangan dunia lagi. Itu yang kita pernah dengar kata Ashabul Ukhdud. Satu sejarah, sejarah keganasan yang berlaku di zaman dulu, iaitu Ashabul Ukhdud. Selain pada kita Fir'aun. Ini ayat kata, Tuhan Azza, innal ladzina fatanu sini wa fitnah, maksudnya wi azab seksa pada orang-orang beriman. Maka Tuhan balas kalau dia bakar orang mukmin, maka Tuhan kata walahum azabul harim. Untuk mereka seksa dengan api yang membakar. Bakar juga. Orang bakar orang atas dunia, maka Tuhan bakar dia di akhirat. Sepadan dengan perbuatan dia, sejenis. Dia panggil al-jaza min jinsil amal. Balasan itu daripada jenis kerja dia. Itu ayat al-inzar. Wa yanziruhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Karena di dunia ni ada dua, khair dengan syar. Benda jahat, benda baik. Lepas itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih lana dinana, allati aslih lana wa ismatun amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina, waj'al hayata ziyadatal khair, ziyadatan lana fi khair. Itu baik. Minta Tuhan jaga umur kita, pegang kita ni, kita hidup lagi, tapi kita tambah kebaikan. Jangan hidup sia-sia, hidup kau jahat, hidup kau tak molek, hidup kau mundur bagi segi kebaikan. Lepas tu waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Tu dan jadilah. Kalau nak mati pun mati sebagai satu rehat daripada syarr, pada kejahatan. Yang dua tu yang lawan. Kalau hidup dunia ni minta hidup baik, kembali sama, maju sama, di segi panggil beramal dengan Islam, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun beramal dah, tapi banyak lagi sunnah Nabi yang kita nak. Tak siapa Nabi doa lagi, tak siapa pada sahabat-sahabat yang dia tu panggil duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau Tuhan nak mati kita pun mati seolah terrehat, rehat pakpon daripada benda-benda jahat. Kalau hidup lagi dia buat jahat, baik mati jadi rehat daripada buat jahat. Wa inna ummatukum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Dan sesungguhnya umat kamu, ini Nabi syarah, berjamah kepada sahabat-sahabat. Dia kata sesungguhnya umat kamu, ambil umat disandar kepada sahabat ni. Nabi nampak kata sahabat ni tanggungjawab kepada orang ramai. Tak boleh ayat kata sesungguhnya kamu saja, berapa congok saja, berapa kumpulan saja. Inna ummatukum, umat kamu ni. Soal tu umat aku suruh pada kamu buat kira, buat peduli dengan dia. Hazihi ini ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Dijadikan keselamatan dia pada yang awal. Jadi umat ni daripada awal dia kira mana? Awal dia kira daripada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu awal. Awal umat Islam kedudukan dia adalah afiyah, selamat. Selamat ada fitnah. Tapi Nabi tak ada fitnah. Kita mesti fitnah sama diri tak ada.
Mereka duk berlawan-lawan dengan orang kafir lah. Duk berlawannya. Itu tak orang fitnah. Itu. Jadi selamat molek. Sebab kerana ada pemimpin, ada Nabi bersama-sama mereka itu. Nabi duk jaga tak sewi pecah belah. Nabi duk jaga tak sewi ada berselisih. Dan semua tu taat pada Nabi. Ini panggil kelebihan. Sebab tu Nabi kata khairun nas qarni. Atau dalam satu ayat khairul ummati qarni. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia ialah orang yang berada pada abadku, pada masa aku. Nabi puji. Puji sahabat. Ini sahabat yang molek, jaga molek, tertib terning molek hidup dia, taat patuh kepada Nabi. Tak sewi jadi pecah belah ke apa. Kalau nak pecah Nabi jaga. Dia kena ada orang jaga. Maknanya kita kena ada pemimpin. Hidup umat ni tak ada pemimpin tu jadi panggil jadi puncak kaca jadi fitnah. Sebab tu lah sebab apa umat Islam ni jadi fitnah secara besar-besaran. Kerana tak ada pemimpin yang tertinggi. Pemimpin ada negeri masing-masing. Tak itu. Tapi pemimpin tertinggi atas nama khalifah. Selepas ada Nabi mati sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Tidak ada sebab apa? Sebab ada orang yang usaha tak sewi ada. Ada orang usaha nak ada, tapi orang yang ada lagi golongan yang sekat tak sewi ada. Ini kita patut fikir. Kalau Kristian dia ada orang Kristian ada pada soal atau khalifah dia, ketua dia, punam dia sungsung. Dunia. Papa tu je lah. Tahu itu? Tapi Islam tak ada. Ada ketua negara, ada Syekhul Islam, ada mufti. Pada tu mufti pun dalam lingkungan negeri tu lah, mufti negeri ni. Kalau di Malaysia saya mufti negeri Sembilan, mufti negeri Kelantan, mufti negeri tak ada apa saya umum semua dunia Islam ni ada ketua seorang untuk nak tengok, nak selarah kerja, nak atur panggil agama di peringkat dunia ni tak ada. Ini suatu panggil kekurangan bagi umat Islam. Setelah mana jatuhnya khilafah Islamiyah, sampai sekarang lagi tak boleh nak bangun. Ini sebab apa dia jadi ni? Ada berlaku lah ni sebab apa? Sebab ura-ura secara sulit-sulit ada pakatan untuk nak mengadakan khilafah Islam. Di antaranya Turki. Jadi bau ke arah nak menegakkan khilafah ni dibau oleh musuh Islam. Sebelum Mesir ni nak jatuh guling, nak rebut rampas kuasa ni, ada pakatan untuk nak kuat kedudukan dunia Islam ke arah nak menuju pada khilafah Islam. Tapi ya bau ni je musuh ni tak boleh bau. Kata bau ya wadah, apa tak lagi bau. Bawa dia tak bau kita rasa nak akal dah, tengok rasa seliur nak akal. Tapi tengok masak tak masak lagi. Ni masak dah bau lah dah. Tu kau kuasa nak belah dah. Dia nak belah agak, dia bau rasa sedap-sedap nak makan lah. Dah telal dah. Kadang-kadang ambil putih rebus. Nak makan kuih habis. Inilah ni ialah dah keadaan lah ni begitu. Kita tengok apa ni pemimpin Turki masalah ni, Masya Allah. Orang yang lembut, orang yang tegah, lembut tegah. Dia biasa tu mesyuarat dunia besar sekali dengan apa ni tak silap menteri luar bagi Israel. Duk kecil dekat. Duk kecil gitu, Israel duk kecil. Koyak gitu dia koyak Palestin jahat gitu-gitu. Dia kecil balah kepada
pemimpin Israel yang kata, Pak Israel ni lah, Yahudi Israel ni lah ganah dibunuh orang Palestin dengan tidak berdosa apa. Lepas tu dia lari tubik. Dia tubik hari dah. Tak sedut dengan orang Yahudi. Itu nak ayat kata dia tegah di segi sikap dia terhadap orang yang buat musuh, buat nyanyi kepada orang Islam. Buat 3 hari ni ada seorang Mesir yang anak dia masuk belarak juga, anak perempuan dia. Dia bakal dia Baltaji. Anak perempuan dia masya-Allah janggut. Tapi dia mati orang dia dalam dia belarak. Lepas tu belum ada 2 hari dia mimpi dah anak dia ni duduk dalam syurga. Dia mimpi kata anak perempuan dalam syurga dengan pakaian janggut. Tu gaya janggut dah. Gue yang dah pakai yang nak menikah, nak kahwin dalam syurga. Lepas tu anak dia royak gitu. Ternyata dia mati pun tak apa. Mati dengan baik kerana dibuat zalim oleh orang-orang yang zalim. Ayah dia Baltaji ni buat surat hantar kepada Presiden Turki. Satu malam ada orang nak sampak dia di dalam TV lah. Dia sorang tu. Dia ingat kepada surat yang baca tu, tak boleh nak kecek. Kekek mereka air mandi, sapu, air mata. Nampak air mata nak mengalir. Kesian tengok orang buat kepada orang yang panggil apa? Orang yang tidak salah. Budak perempuan, dia ngaji sanawi, dia ngaji moplai. Mati terkebal dalam syahid dalam belarak. Itu nak yang terlembut hati. Sebelum tu isteri dia Turki ni, Allah, dari segi hijab panggil teruk, joli teruklah. Joli panggil tak suka pakai hijab. Bahkan salah pakai hijab. Kalau budak-budak guru ngaji misalnya, guru duk ngajar di universiti ni pakai hijab tak boleh. Lagi pakai hijab. Kerana pakai hijab boleh ngajar. Pernah panggil putan, jadi putan orang perempuan hijab. Pakai hambak demo tubik daripada sepat. Kerana tak jangwi orang pakai hijab. Lepas tu baru ni dia kerungkan dia besar nak buat masjid di Istanbul. Buat masjid besar. Di sekeliling masjid sebuah ni lah. Di masjid tu ada kedai-kedai besar. Bangunan-bangunan yang canggih molek lah. Maknanya orang pergi beli gapa-gapa. Orang menego apa, baru sudah menego, sudah jual, masuk masjid. Tak gitu. Masuk semaya gapa. Sebab kita ni, kita pergi jual, pergi beli. Bila siapa orang azan, kita mari masjid semaya. Turunkan dia comel. Dia tu jual dia ni, kerana belum ada ni tempat mabuk. Tempat mabuk, tempat sopeni. Dia jenuh juga masalah ni. Di Turki, kerana dia negeri sekular, negeri yang kasih agama. Merintah dengan cara panggil barat. Tapi dia mari nak bagi segi ekonomi masya-Allah. Betul rakyat suka pada dia. Pilihan raya kali berapa dia menang juga. Sebab dia pengatur dia kan berihan, cakkan dia negeri molek maju dan rakyat kau jadi dia panggil orang berpenduduk kebat. Itu nak ayat katanya masalah negara umat Islam jadi putus khilafah. Tak ada orang pimpin. Ada pun zaman Nabi. Sebab apa yang molek zaman Nabi? Sebab yang mereka bersama Nabi. Sama Nabi panggil saiz yang sempurna sekali. Orang umat yang paling molek sekali. Generasi yang paling unggul sekali dia panggil. Bahasa Malaysia panggil unggul. Panggil Jailun Farid. Generasi yang tidak ada nak tanding, nak lawan tak ada. Nak pergi cari mana orang mana zaman lah ni mari jumpa dengan sahabat tak ada. Dia buat tu Nabi SAW. Buat sahabat dia sehingga menjadi sahabat masyarakat yang tidak ada fitnah. Afiah, selamat.
Wa sayusibu akhiraha balaun. Bermari akhirnya Nabi kata, dan selagi akan menimpa yang akhir daripada umat ni balaun wa umurun, oleh ujian dan beberapa perkara tungkirunaha, yang kamu patisai, kamu ingkar. Kita tak tahu akhir lagi kita ni. Nah, tapi berlaku dah bala ni, banyak dah bala. Dan beberapa perkara yang kita tak suka. Ingkar di mana kita tak suka, kita tolak. Tolak kadang ada prana, tolak ada belara. Nah, tolak kadang-kadang panggil buat apa ni? Buat majlis panggil royak. Dedah buka panggil kejahatan. Itu zaman akhir. Jadi kita tak ada syak lah. Apa boleh jadi di Suria begitunya, gininya. Apa jadi di mana lagi di Iraq misalnya, Allah hari-hari kena bom tu bom sini. Apa situ sini panggil timurnya bala dan fitnah. Benda tak ada syak. Kerana Nabi ada sayusibu akhir. Akan menimpa oleh yang akhir, akan yang akhir daripada umat ni. Umat ni juga. Nah, bala pun boleh bala. Bala ni uji ya Allah. Tak ada syak. Dia duduk sini, kita rasa kata, ada apa? Bala uji ya Allah. Kita berdoa. Terima dengan penuh reda. Nah, ini uji ya Allah Subhanahu wa taala. Dan pula tungkirunah yang kita ingkar. Kita boleh ingkar ada apa? Kita patisai, kita peranam, kita wayak atau pernah tak malak, tak ada masalah. Sebab Nabi wayak kata kamu mengingkarkannya. Lepas tu pula wataji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'da. Dan datanglah oleh beberapa fitnah. Kalau balai pada Allah, kalau fitnah ni waliknya daripada perbuatan manusia. Itu kita nak bezanya. Balanya wa izi betala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Ingatlah ketika Allah ibtila, ujikan Ibrahim dengan beberapa kalimat, beberapa perkataan. Itu maknanya Allah rabbuhu, Tuhannya yang menguji kepala. Tahu itu? Ada fitnah ni waliknya daripada manusia. Fitnah ni mana huru-hara, fitnah mana azab. Sebenarnya innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, mana orang yang azab, orang seksa. Nah, bukan buat huru-hara biasa saja, rengeng-rengeng saja. Tapi Nabi ayat sini katanya akan datang beberapa fitnah. Banyak fitnah. Fitnah tu fitnah ni. Fitnah harta benda, fitnah perempuan, fitnah permusuhan, fitnah peperangan. Ya itu. Yuraqiqu ba'daha ba'da. Datang oleh beberapa fitnah yang melembutkan oleh setengahnya akan setengah. Wa taji'ul fitnah fa yaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Datang beberapa fitnah yang melembutkan setengah akan setengah. Yang tabiat dia ni, mula-mula kita kejut besar. Sebab perang di Suria misalnya dah. Mati hari 100, 200 bos itu. Mari akhir ni kena senjata kemi pula. Dan kemi ni supaya itu dah beracun dah, lepas di. Nah, tak boleh nyawa. Nyawa tak boleh. Jadi sesak dada, jadi panggil tak terbaik nak nyawa. Dia mati. Berapa ribu-ribu orang terbaru ni. Nah, Pak ni yang wahai untuk nak segar ni, lah ni dia cendera nak segar. Amerika dia bagi kapal dia dekat dengan laut, dekat dengan Suria. Nanti dia panggil waktu ya nak segar masuk kepada Suria. Tapi Rusia lah ni dia tak boleh buat lagi.
Tak kena. Mana kata pergi pesak kata ada abu kimi. Kata kerajaan guna kimi untuk nak bunuh orang Islam. Dia sain dia. Kesain dah panggil pok iyalah. Jadi Suria ni dibelah oleh Rusia. Dah gitu. Bila begitu kita wasok besar. Tapi bila mau pasal sehari, kalau berlaku pula lebih besar dah tu pun jadi biasa. Dia panggil bahasa kita panggil kali. Ada por lah. Nah, kalau satu orang sehari, dua orang sehari jadi biasa. Sebab pak kita ni gitu, dah biasa. Orang luar ni takut cakap. Nak mari lagu mana ni, bunyi tung situ tung sini. Nah, tapi kita ni dah biasa. Boleh mari masjid, boleh mari semaya, boleh jual, boleh nego, boleh motong, boleh pergi dengan kereta situ sini, boleh pergi ngaji, boleh pergi dakwah, boleh apa. Tak ada masalah apa lah. Nah, kamu kenapa? Kerana jadi perkara biasa. Jadi dia panggil tak ada gapo dah. Nah, belalah yang berlaku. Kerana kita yakin kata itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mana yurakkiku ba'daha ba'dha. Jadi setengahnya akan setengah jadi halus. Kerana besar mari, lepas tu mari halus sikit, jadi biasa tamada dah. Itu panggil Nabi wayak begitu. Jadi kena dengan wakil kenyataan kita yang kita rasa begitu. Wa taji'ul fitnah wa yaqulul mu'min, dan datang pula fitnah maka berkatalah orang mukmin, hazihi muhlikati, fanilah nak binasa aku ni. Mari fitnah lain pula, fanilah nak itu aku ni, aku siap adalah dia dah hari itu. Ni kita tak ada rasa, dia duduk dalam udara fitnah ni, udara panggil keadaan ada berlaku ni, dia rasa. Dia rasa kata dia ni akan ada hubungi dengan fitnah ni boleh jadi nak biar rusak, biar mati. Summa tankashif, kemudian hilang lagi. Hilang lagi mana fitnah tu. Wa taji'ul fitnah, mari pula fitnah lah. Bayaqul mu'min hazihi. Saat ni dia tak ada apa, tak ada berasa apa. Mana selamatlah. Marilah pula ni kena pula aku. Ni kena aku ni. Itu nak ayat kata keadaan sikap orang mukmin di dalam keadaan suasana fitnah lagu tu. Mari wasa, mari kata dalam hati. Jadi kata dalam hati, bayaqul kata dalam hati ni. Panidah ya ladah nasaku. Allah. Na'udzubillah minal fitan. Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhilal jannah bal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Akhir sekali Nabi ucap kata setelah mana dia wayak fitnah, wayak dia nabi-nabi dulu, dan wayak tu umat dia pada awalnya selamat dan akhirnya tak selamat, kena bala, kena ujian, kena fitnah. Maka dia mari seru kata, paman ahabba, siapa-siapa yang suka nak selamat daripada api neraka, yuzahzaha, di mana nak keluar, nak lepas selamat pada neraka, wa yudkhilal jannah, bukan selamat neraka aja dah, tapi boleh masuk syurga, bal ta'tihi maniyatuhu, naklah datang kepadanya oleh kematiannya, wa huwa yu'min billah wal yawmil akhir, dalam keadaan dia tu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Ini kita nak seru bagi kita, memang kita tak say neraka, kita nak say masuk, dan kita mau nak syurga. Wa yudkhilal jannah, nak masuk. Siapa-siapa mau dikeluarkan daripada neraka dan dimasukkan syurga, naklah dia datang kematiannya sedangkan dia tu beriman dengan Allah. Buku iman ni penting sekali. Iman dengan Allah, dengan akhirat sebagai asas. Bukan nafi iman lain dah. Bukan nafi rukun lain. Beriman dengan Allah, dengan apa ni, dengan kitab, dengan malaikat, dengan hari akhirat, dengan qada dan qadar. Ada, tapi hak ni hak kita nen sungguh. Kita berat sungguh beriman dengan Allah dan akhirat. Kerana dua ni yang wikesah besar. Wikesah besar dalam hidup kita.